Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan DSKP Pendidikan Islam tahun 1. Bagi topik ibadah, topik yang pertama adalah air dalam kehidupan dengan standard kandungan, memahami bahagian-bahagian air mutlak dan kegunaan serta mengamalkan adab penggunaan air dalam kehidupan harian. Topik kedua, kebersihan amalanku. 4.2, memahami dan mengamalkan konsep beristinja dalam kehidupan harian. Topik ketiga, wuduk sempurna. 4.3, memahami dan mengamalkan konsep berwuduk dengan sempurna. Topik keempat, solat tiang agama. 4.4, memahami dan mengamalkan solat fardu. Dan topik yang kelima, solat sempurna, memahami dan mengamalkan rukun solat dengan sempurna. Ini adalah standard kandungan dan standard pembelajaran dia. Bagi standard kandungan 4.1, memahami bahagian-bahagian air mutlak dan kegunaannya serta mengamalkan adab penggunaannya dalam kehidupan harian. 4.1.1, menyatakan bahagian air. 4.1.2, menerangkan jenis-jenis air mutlak. 4.1.3, menjelaskan kegunaan air mutlak. 4.1.4, mengaplikasikan adab penggunaan air dalam kehidupan harian. 4.2, memahami dan mengamalkan konsep beristinja dalam kehidupan harian. 4.2.1, menyatakan pengertian istinja. 4.2.2, menyenaraikan alat-alat beristinja. 4.2.3, menjelaskan cara-cara beristinja. 4.2.4, menganalisis kepentingan beristinja. 4.2.5, mengaplikasi adab-adab sebelum, semasa dan selepas beristinja. 4.3, memahami dan mengamalkan konsep berwuduk dengan sempurna. 4.3.1, menyatakan pengertian berwuduk. 4.3.2, menerangkan tujuan berwuduk. 4.3.3, menjelaskan rukun-rukun berwuduk. 4.3.4, menganalisis perkara-perkara sunat dan makruh ketika berwuduk. 4.3.5, menganalisis perkara-perkara yang membatalkan wuduk. 4.3.6, mengaplikasi cara berwuduk dengan sempurna. 4.4, memahami dan mengamalkan solat fardu. 4.1, menyatakan pengertian solat fardu dan hukum menunaikannya. 4.4.2, menerangkan hukum kewajipan menunaikan solat fardu berdasarkan dalil nakli. 4.2.3, menghuraikan solat fardu dan waktu menunaikannya. 4.4.4, menganalisis kepentingan menunaikan solat fardu. 4.4.5, mengaplikasi solat fardu di awal waktu. Bagi topik yang terakhir, 4.5, memahami dan mengamalkan rukun solat dengan sempurna. 4.5.1, menyatakan pengertian rukun solat. 4.5.2, menganalisis rukun solat. 4.5.3, membaca dan menghafaz niat solat fardu serta melakukan amali solat. 4.5.4, menunaikan solat fardu dengan sempurna. Baiklah, kita beralih pula kepada bidang adab. Dalam bidang adab ni ada 4 tajuk dalam buku teks, iaitu tajuk yang pertama, bersih diri hias pribadi. Tajuk yang kedua ialah keluargaku sayang. Tajuk yang ketiga, zikrullah penenang jiwa. Dan tajuk yang terakhir ialah Rasulullah SAW ikutanku. Untuk tajuk yang pertama, bersih diri hias pribadi, standard kandungannya ialah 6.1, menakul dan mengamalkan adab terhadap diri sendiri mengikut sunnah Rasulullah SAW, iaitu dengan menjaga kebersihan diri. Tajuk yang kedua, keluargaku sayang, standard kandungannya 6.2, menakul dan mengamalkan adab dalam kehidupan bersosial mengikut sunnah Rasulullah SAW, iaitu keluarga. Tajuk yang ketiga, zikrullah penenang jiwa, standard kandungannya 6.3, iaitu menakul dan mengamalkan adab terhadap Allah melalui zikrullah sebagai bukti mentaatinya. Dan tajuk yang terakhir dalam buku teks, Rasulullah ikutanku, standard kandungannya 6.4, menakul dan mengamalkan adab terhadap Rasulullah SAW melalui selawat sebagai bukti mentaatinya dan mengasihi baginda. Untuk standard pembelajaran, untuk standard kandungan 6.1, menakul dan mengamalkan adab terhadap diri sendiri mengikut sunnah Rasulullah SAW, iaitu menjaga kebersihan diri. Standard pembelajarannya ialah 6.1.1, menerangkan pengertian menjaga kebersihan diri.
6.1.2 menghuraikan adab-adab menjaga kebersihan diri. 6.1.3 merumuskan kepentingan mengamalkan adab-adab menjaga kebersihan diri dan akibat mengabaikannya. Dan yang terakhir sekali 6.1.4 mengamalkan adab-adab menjaga kebersihan diri dalam kehidupan harian mengikut sunnah Rasulullah SAW. Untuk standard kandungan yang kedua, 6.2 menakul dan mengamalkan adab dalam kehidupan bersosial mengikut sunnah Rasulullah SAW, iaitu keluarga. Standard pembelajarannya ialah 6.2.1 menerangkan maksud keluarga. 6.2.2 menghuraikan adab terhadap keluarga. 6.2.3 merumuskan kepentingan mengamalkan adab terhadap keluarga dan akibat mengabaikannya. Dan yang terakhir sekali 6.2.4 iaitu mengamalkan adab-adab terhadap keluarga dalam kehidupan harian mengikut sunnah Rasulullah SAW. Standard kandungan 6.3 menakul dan mengamalkan adab terhadap Allah melalui zikrullah sebagai bukti mentaatinya. Standard pembelajarannya ialah 6.3.1 menerangkan maksud zikrullah mengikut sunnah Rasulullah SAW. 6.3.2 menjelaskan contoh-contoh zikir. 6.3.3 mengenal pasti adab berzikir. 6.3.4 menganalisis kepentingan mengamalkan adab berzikir dan akibat mengabaikannya. Dan yang terakhir sekali 6.3.5 mengamalkan zikir dalam kehidupan harian sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang terakhir sekali standard kandungan 6.4 menakul dan mengamalkan adab terhadap Rasulullah SAW melalui selawat sebagai bukti mentaati dan mengasihi baginda. Standard pembelajarannya ialah 6.4.1 menyatakan adab terhadap Rasulullah. 6.4.2 menjelaskan maksud selawat dan contoh-contohnya. 6.4.3 menganalisis adab berselawat sebagai bukti mengasihi baginda. 6.4.5 merumuskan kepentingan dan akibat tidak mengamalkan selawat terhadap baginda. Dan yang terakhir sekali 6.4.5 mengamalkan adab terhadap Rasulullah melalui berselawat sebagai bukti mentaati dan mengasihi baginda dalam kehidupan seharian. Seterusnya, topik yang terakhir adalah jawi. Dan subtopik yang pertama, duniaku indah. Standard kandungan 7.1 mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi yang tunggal. Topik kedua, alamku ceria. 7.2 membaca dan menulis suku kata terbuka. Topik ketiga, kedai kek Umi. 7.3 membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua suku kata terbuka. Topik yang keempat, seronok di pasaraya. Itu membaca dan menulis suku kata yang tertutup. Topik kelima, gembira bersama rakan. 7.5 membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua suku kata tertutup. Dan topik yang keenam, sekolahku gemilang. 7.6 membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua suku kata terbuka dan tertutup. Bagi topik yang pertama, standard pembelajaran 7.1.1 mengenal dan menyebut huruf-huruf jawi yang tunggal. 7.1.2 melakukan dan membentuk pelbagai huruf dan garisan yang menyerupai bentuk huruf. 7.1.3 membezakan huruf-huruf jawi yang sama bentuk. 7.1.4 menulis huruf-huruf jawi tunggal dengan betul. Bagi standard yang kedua, 7.2 standard pembelajaran 7.2.1 membentang suku kata terbuka. 7.2.2 mengenal dan menulis bentuk huruf di awal suku kata terbuka yang boleh bersambung. 7.2.3 menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul. Bagi standard kandungan yang ketiga, 7.3 standard pembelajaran 7.3.1 membina dan membaca perkataan yang terdiri daripada dua suku kata terbuka. 7.3.2 membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua suku kata terbuka dengan cara yang betul. 7.3.3 mengenal dan menulis bentuk huruf bersambung di awal, di tengah dan di akhir. Bagi 7.4 membaca dan menulis suku kata tertutup. Standard pembelajaran 7.4.1 mengeja suku kata tertutup.
7.4.2 menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul. Bagi standard kandungan 7.5, standard pembelajaran 7.5.1, membina dan membaca perkataan yang terdiri daripada dua suku kata tertutup. 7.5.2, membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua suku kata tertutup dengan cara yang betul. 7.5.3, mengenal dan menulis bentuk huruf bersambung di awal, di tengah dan di akhir. Bagi standard kandungan 7.6, standard pembelajaran 7.6.1, membina dan membaca perkataan yang terdiri daripada dua suku kata terbuka dan tertutup. Dan 7.6.2, membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada dua suku kata terbuka dan tertutup dengan cara yang betul.